ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وبارك وسلم. Hadis yang ke 795 muka surat 366. Hadis 795 muka surat 366. Minggu lepas kita baca sekerat saja bab khutbah Nabi dah. Khutbah Nabi pada hari 10 Zulhijjah dan khutbah Nabi pada hari yang sebelah. Kedua-dua khutbah ni bukan khutbah hari raya tapi khutbah lebih kepada Nabi nak memperingatkan jemaah haji kepada manasik ibadah-ibadah haji. Hadis yang ke-795 daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwah yakfiki li hajjiki wa umratiki. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepadanya, kamu tawaf di Baitullah dan kamu sa'i antara Safa dan Marwah telah cukup bagimu untuk haji dan umrahmu. Nabi berkata kepada Aisyah, tawaf kamu wahai Aisyah dan sa'i kamu antara Safa dan Marwah telah cukup bagimu untuk haji dan umrah kamu. Ni latar belakang hadisnya beginilah. Asalnya Aisyah radhiyallahu anha nak buat haji tamattu'. Asalnya niat dia je dari Madinah dah. Tapi bila sampai di Mekah tiba-tiba mari laruh bulan. Ni peristiwa ni berlaku pada tahun Haji Wida dah. Maka Nabi menyuruh supaya Aisyah tukar niat daripada haji tamattu' kepada haji qiran dah. Haji qiran yang menggabungkan antara dua ibadatlah haji dengan umrah ya. Maka Aisyah pun buatlah, tukarlah niat dia sebagaimana hal Nabi suruh. Maka Aisyah telah melakukan haji qiran. Dia tak tawaf, dia juga tidak sa'i okay? Kecuali selepas daripada wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah, lepas daripada melontar Jamrah Aqabah hari 10, lepas pada sembelih binatang, lepas daripada guting, barulah dia tawaf dan sa'i dah. Jadi dia tangguh ke tawaf dan sa'i ni, tawaf kudum dia tak buat dah. Sebab apa? Sebab dia mari haid. Kemudian jadi dia tidak sa'i, dia tawaf kecuali selepas daripada wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar Jamrah Aqabah. Kemudian barulah lepas pada di Mina tu dia pergi ke Mekah, barulah dia tawaf ifadah dah. Kemudian selepas habis hari yang ke-13, lepas habis melontar ketiga-tiga jamrah, maka Aisyah kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tak puas hati dah. Anni lam atuf bil baiti hina hajatu. Aku tak tawaf mula-mula sapa di Mekah dah. Orang lain pakai tawaf belaka. Sama ada tawaf umrah atau tawaf kudum. Tapi dia tak tawaf sebab dia mari haid kan. Maka Nabi royak dia, Nabi kata cukup dah tawaf ifadah tu untuk umrah kamu dan haji kamu, tak perlu tawaf yang lain. Tapi oleh kerana nak meraihkan Aisyah, maka Nabi pun suruh saudara dia Abdul Rahman supaya bawa Aisyah pergi ke Tanaim pada malam yang ke-14. Kemudian dia pun melakukan umrah. Aisyah kata orang lain kelik dengan umrah haji, aku ni kelik dengan haji saja. Dah, Aisyah kata. Jadi Nabi pun arah ke Abdul Rahman bawa Aisyah pergi buat haji. Jadi haji Tanaim tu haji Aisyah sebenarnya dah, haji untuk perempuan yang mari haid. Ketika nak buat haji tamattu' tiba-tiba tergendala, dah, tu pun Nabi kata cukup dah. Tapi tak puas hati, dia nak buat juga. Nabi suruh buat. Jadi pengajaran hadis ni yang pertama sekali, hadis ni menunjukkan bahawasanya orang yang buat haji gabung antara umrah haji ni, haji qiran ni, tak wajib ke atasnya kecuali sekali tawaf sahaja. Dia sahaja dah.
Jadi tawaf kudum sendiri sunat dah. Tawaf kudum tu sunat, tidak wajib tawaf kudum tu. Dia tawaf ifadah tu tawaf rukun dah. Kalau tawaf wida, tawaf wida tu kita akan bincang ni dah. Sunat ke rukun ke wajib dah. Jadi ni mazhab jumhur ulama, antaranya imam yang 3 dah yang mengatakan cukup sekali tawaf, sekali sa'i untuk haji kiran, iaitu haji dengan umrah dah. Kemudian dalam hadis ni juga menunjukkan dalil bahawasanya sa'i tidak akan berlaku kecuali terlepas tawaf nusuk dah. Lepas tawaf dulu dah. Kalau orang tawaf kudum, dia boleh sa'i selalu. Kamu dia tak perlu tawaf sa'i kali kedua. Tapi kalau orang tu tak tawaf lagi, maka tak boleh dia sa'i kecuali selepas tawaf. Dia tak boleh sa'i kecuali selepas tawaf dah. Kemudian yang keempat, dalam hadis ni menunjukkan amalan-amalan umrah telah dimasukkan di bawah amalan-amalan haji dah, untuk orang yang melakukan haji kiran dah. Kerana riwayat Muslim daripada hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Maksudnya kalau orang tu buat haji kiran, sekali tawaf sekali sa'i, kemudian hak lain-lain tu amalan haji, maka tu telah dianggap dia melakukan umrah dengan haji dah. Jadi orang jahiliyah mereka berpendapat tidak boleh buat haji ifrad, haji kiran. Bagi mereka nya haji ifrad saja boleh buat dah. Tak boleh buat haji tamattu', tak boleh buat haji kiran dah. Tidak ada. Mereka hanya buat haji ifrad saja dah. Dan bagi mereka dosa buat umrah dalam musim haji. Bagi mereka musim haji ni haji saja boleh buat, tak boleh buat umrah dah. Jadi Nabi mengubah tradisi mereka dan kebiasaan mereka dah. Kemudian yang terakhir disebut di sini, Aisyah radhiyallahu anha, bila dia sapa bersama-sama Nabi di Wadi Sarif dah, nama tempat dah, tiba-tiba mari haid dah. Maka Nabi suruh dia memasukkan umrah dalam haji. Jadi dia jadi haji, melakukan haji kiran dah. Nabi kata, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali jangan kamu tawaf Kaabah dah. Kaabah saja yang tawaf dah, orang lain boleh buat belakang. Sa'i boleh buat juga sebab tak tawaf lagi. Ya. Jadi ukuf di Arafah walaupun haid boleh ukuf dah. Apa dia melontar boleh melontar dah. Mabit apa dia di Mina boleh mabit dah, melontar boleh belakang dah. Hak tolehnya tawaf Kaabah tak boleh dah. Bila tawaf tak tawaf, sa'i tak boleh jugalah. Jadi bila suci barulah Aisyah yang tawaf, kemudian dia pun sa'i antara Safa Marwah dah. Jadi imam yang 3 mengambil daripada hadis ni, disyaratkan suci ketika tawaf dah. Kamu buatlah semua ibadah haji kecuali jangan tawaf. Maksudnya tawaf ni kena suci. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia berpendapat Nabi menegur tawaf kerana supaya tak tinggal di masjid. Perempuan haid tu supaya tak semua masjid lah. Ada. Maka tidak disyaratkan di sisi Imam Abu Hanifah suci daripada haid ataupun nifas ataupun ada besar kecil, tak syarat dah. Kalau tawaf juga ada haid, maka sah tawafnya. Cuma kena bayar dam lah. Bayar denda dah. Tapi pendapat jumhurnya tak boleh dah. Tak boleh sebab dia mari haid, tak boleh tawaf. Kena tunggu siapa kering darah, mandi wajib dulu barulah boleh tawaf. Adapun ulama-ulama lain mengatakan orang yang haid, orang nifas boleh menyempurnakan semua amalan haji kecuali tawaf, tidak sah dah. Dalam hadis ni juga menunjukkan bahawasanya sa'i hadis ni menunjukkan wajibnya sa'i dah. Jadi hukum sa'i ni ada 3 pendapat ulama dah. Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan rukun daripada rukun haji dah. Kebanyakan ulama berpendapat sa'i merupakan rukun dah. Antaranya imam yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dah. Dan inilah masyhur dalam pendapat mazhab Imam Ahmadnya rukun dah. Antara sahabat yang berpendapat dia sebagai rukun, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah radhiyallahu anhum dah.
Maksudnya haji tidak sah kecuali melakukan sa'i dah. Dalil merekanya kerana daripada Aisyah, Nabi tawaf dah. Kaum muslimin pun tawaf juga. Dan Nabi sa'i atas Safa Marwah, kaum muslimin pun sa'i atas Safa Marwah. Maka demi umurku, Aisyah kata, tidak sempurna. Allah tak akan sempurnakan haji seorang yang tidak sa'i atas Safa Marwah. Tak jadi haji kalau orang itu tak melakukan sa'i dah. Tu maksud dia. Tu yang pertama dah. Pendapat yang kedua, sebahagian ulama, sebahagian sahabat dan tabi'in mengatakan sa'i Safa Marwah ni hukum dia sunat. Dia tak wajib apa-apa dengan meninggalkannya. Ini pendapat Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Zubair, Ibnu Sirin. Dalil mereka ambil daripada ayat Quran, fala junaha alaikum an yatawafa bihima. Fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak mengapa mereka sa'i atas Safa Marwah. Tidak menjadi kesalahan. Sebenarnya ayat ni turun kerana bila diperintahkan sa'i Safa Marwah, maka sahabat-sahabat keberatan. Sebab zaman dia dulu Safa Marwah ni ada dua berhala, okey. Jadi seolah-olah meniru perbuatan orang Kristian, orang musyrikin lah. Tawaf antara dua berhala ni. Maka tu ayat Quran dah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa Marwah ni syiar Allah dah. Tempat ibadat lah. Faman farada fihinna al-hajja fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Orang yang melakukan ibadah haji, maka tidak mengapa dia tawaf Safa dengan Marwah. Jadi Tuhan menafikan tidak ada apa-apa ni kerana mereka keberatan untuk sa'i Safa Marwah. Bukannya nak ayat tidak tak wajib, tidak dah, wajib dah. Jadi pendapat ni pendapat yang dhaif lah. Pendapat yang dhaif, orang yang mengatakan sunat sahaja dah. Pendapat yang ketiga, dia kata bukan rukun, bukan sunat, tapi wajib dah. Wajib haji dia wajib umrah dah. Ni pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Thawri, Hasan Basri dah. Dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad dah. Dia di kalangan ashab Imam Ahmad yang memilih pendapat ini Al-Qadhi At-Tamimi, dia sahib pengarang kitab Syarah Kabir dah. Dan kitab Al-Faid dah. Dan juga diputuskan oleh tuan punya kitab Al-Wajiz dah. Dan Ibnu Qudamah juga memilih pendapat ni dah. Katanya Ibnu Qudamah pendapat Qadhi lebih hampir pada kebenaran dah, insya-Allah dah. Kerana perbuatan Nabi dan sahabat-sahabat dalil menunjukkan wajib. Sebagaimana Nabi melontar, Nabi bercukur dah. Dia tak akan jadi rukun dah. Rukun ni Nabi sebut perkataan. Tak sah haji kecuali dengan sa'i Safa Marwah. Baru jadi rukun. Macam Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah kan? Itu memang rukun lah. Haji tu rukun Arafah tu rukun. Dah. Katanya pengarang kitab Syarah Kabir, dia kata ketika disebut riwayat wajib, dia kata ni pendapat yang lebih aula. Kerana dalil-dalil orang yang mengatakan wajib menunjukkan secara mutlak wajib dah. Bukan menunjukkan tak sah haji kecuali dia dah, bukan rukun, tidak lah. Dia ibadat-ibadat ni hanya haji saja ada rukun yang wajib. Orang lain serupa lah wajib dengan rukun dah. Di sini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i dia membezakan ketika haji ni wajib dengan rukun. Mazhab Hanafi, mazhab apa dia Imam Ahmad, dia semaya pun ada rukun, ada wajib juga. Ada pun dalil-dalil sunat, maka tidak boleh tegak dah, tidak boleh menjadi hujah dah. Okey, itu berkenaan dengan hadis yang pertama dah malam ni. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'i alladhi afadha fihi, rawahu al-khamsah illa Tirmizi wa sahahahu al-Hakim. Ini berkenaan dengan tawaf ifadah lah, tawaf ifadah atau tawaf rukun. Dalam tawaf rukun Nabi tidak ramal lah, tidak berlari anak. Sebab ramal-ramal ni hanyalah ketika tawaf yang pertama saja, tawaf mula-mula lah. Sama tawaf umrah untuk orang tamattu ataupun tawaf kudum untuk orang buat haji qiran dengan haji ifrad kan. Hadisnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
bahawa Nabi SAW tidak berlari, tidak melakukan ramal, berlari-lari kecil dalam 7 putaran pada tawaf ifadah. Maksudnya Nabi hanya buat dalam tawaf yang mula-mula ifadah, qudum mula-mula. Jadi hadis ni nya, sebab apa Nabi tidak melakukan ramal pada tawaf ifadah? Kerana perkara ini telah terhasil dari tawaf yang pertama, tawaf qudum tersebut dalam fiqhul hadis lebih pandai. Okey, yang pertama sekali punya hadis, ramal disunatkan tawaf yang pertama sehingga tawaf yang ketiga daripada tawaf yang mula-mula dah. Dan begitu juga ramal ni disunatkan antara 2 rukun dah, Yamani dengan Hajar Aswad. Setiap kali kita lalu antara bucu dah, rukun Yamani dengan Hajar Aswad tu, kita disunatkan ramal dah. Ke-7 pusingnya dah. Tapi pusingnya yang pertama, yang 1, 2, 3 ni, 3 ni ramal berlaku dah. Mula-mula dah. Ramal tidak berlaku kecuali, berlari anak tak berlaku kecuali ketika tawaf qudum untuk orang yang buat haji ifrad dan haji qiran dah. Ataupun orang yang buat umrah, maka disunatkan dia ramal dah pada tawaf yang pertama. Oleh sebab tu tidak perlu lagi ramal ketika tawaf ifadah dah. Sebagaimana perbuatan Nabi tidak melakukannya dah ketika tawaf ifadah. Yang keempat, sebab disuruh berlari anak ni dah hikmahnya kerana ada hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas bahawasanya Nabi tiba dan sahabat-sahabat di Mekah. Maka orang musyrikin kata, tengok, akan tiba kepada kamu kaum yang mana mereka dilemahkan oleh demam di Madinah tu, di Yathrib tu. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat supaya ramal pada 3 pusingnya. Nabi berlari anak, Nabi buka apa dia bahu dia, kemudian Nabi tunjuk kekuatan dia dan sahabat-sahabat dia. Nak tunjuk juga kekuatan umat Islam pada orang kafir dia, supaya mereka geram dia. Sebab itulah sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya ni perhimpunan yang besar. Sebab apa perhimpunan ni? Sebab antara hikmah dia ni nak menunjuk kekuatan umat Islam. Bahkan sembahyang raya ni kita buat padan dah. Buat padan, buat tanggal 8 dah. Sebab perhimpunan raya ni perhimpunan paling besar lah setahun ni. Kalau masjid kecil lagi. Kalau padan tu mungkin dalam 2-3 kawasan masjid ada, sebutir padan ada dah. 3 butir masjid tu kumpul situ belakang. Ramai lah orang ni. Dah. Jadi Nabi buat ramal untuk menunjukkan kekuatan umat Islam kepada orang kafir yang mana mereka menganggap umat Islam ni lemah dah. Jadi walaupun hikmah tu berlaku ketika mana haji wida ataupun ketika umrah Hudaibiyah, umrah qada, tapi benda ni telah diteruskan dah. Diteruskan juga ketika haji wida dah. Nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah Taala dah. Kerana Tuhan menguatkan agamanya, memenangkan urusannya dah. Dan selaginya ialah kita melakukan ramal kerana nak mengikut sunnah Rasulullah secara sempurna dah. Kemudian hadis yang ketiga malam ni, wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a thumma raqada raqlatan bil muhassab thumma rakiba il baiti fatafa bihi, rawahu al-Bukhari. Tengok Nabi melakukan ibadah haji ni dalam jangka masa pendek sahaja dah. Start hari ke-8, hari 9, hari 10, 11, 12, 13. 6 hari dah lebih kurang. 6 hari lebih kurang. Kemudian hari yang ke-14 Nabi rehat sehari di Mekah. Kemudian Nabi pun melakukan tawaf wida. Nabi pun terus balik ke Madinah. Nabi pun terus balik ke Madinah dah. Jadi kalau tengok berapa hari Nabi buat umrah, berapa hari Nabi buat apa dia haji. Haji tu mungkin sebab memang tempoh dia 6 hari. Tak, sebab hari ke-8 lagi kan. Nabi buat hari ke-8 lagi. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10,
sampai hari ke-13 kan? Hari ke-14, hari ke-14 kan? Hari ke-13. Jadi 6 hari saja, kemudian sehari Nabi berehat. Nabi tawaf kudum tu Nabi balik. Umrah pun kalau tengok dalam hadis-hadis lah, umrah Nabi pun 3 hari ya. Nabi duduk Mekah 3 hari Nabi balik. Loh. Dia jauh-jauh Nabi mari ni sekali Nabi buat umrah. Dah dia kata buat umrah, buat dak dah. Sekali ya. Padahal Nabi mari jauh Madinah lagi ni, jalan kaki. Mari dengan naik unta jauh kat lah seminggu 2 minggu kat siapa. Tapi dia buat sekali ya. Dah. Tu sunnahnya dah. Sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni yang pertama sekali, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya thumma raqala raqlatan bil muhassab thumma rakiba al baiti fatafa bihi. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya. Nabi pun tidur sekejap di muhassab. Kemudian pun Nabi pun naik kenderaan, Nabi pergi ke Kaabah, Nabi pun tawaf kudum, Nabi pun balik ke Madinah. Daripada hadis yang kedua kita baca sekali sebab hadis yang tajuk yang sama. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha lam takun taf'alu zalika. Ai an-nuzul bil abtah wa taqulu innama nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan asmah li khurujihi, rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahawa Aisyah tidak melakukan Aisyah tidak bermalam di muhassab di abtah Dia kata Nabi duduk di abtah tu bermalam sehari tu kerana mudah nak balik. Jalan nak balik ke Madinah lah. Jadi tu bukan ibadat, tu bukan sunat-sunat apalah. Tu harus saja. Duduk mana pun tak apa. Nak bermalam pun tak apa, semalam-malam pun tak apa. Nak bermalam situ ke, nak bermalam lain boleh berlaku tu maksud Aisyah radhiyallahu anha. Jadi muhassab ni maksud dalam bahasa Arabnya tempat banyak anak batu. Banyak anak batu ni sebab dia ni lembah-lembah dia. Dia macam anak sungai gitu. Anak sungai pasal ada air. Ada air waktu musim banjir, ada air. Waktu musim kemarau tak ada air. Jadi bila musim banjir, air banjir ni bawa anak batu. Jadi muhassab dia panggil. Di situ juga muhassab ni juga tempat di mana di sini disebut ni dekat dengan kubur Al-Hujun, kubur Ma'lah dekat dengan kubur Ma'lah Hamba pun tengok dalam geografi, dalam peta ditunjuklah mana muhassab. Tapi sekarang ni muhassab tu dipenuh dengan pusat-pusat membeli belah jalan raya lah. Situ yang tak ada. Jadi Nabi bermalam di muhassab antara sebabnya kerana situ dah tempat apa? Orang kafir Quraisy pernah berbai'ah untuk memulau keluarga Nabi. Muhassab wadi muhassab. Kemudian apakah hukum bermalam di wadi muhassab sebelum balik kembali ke tanah air Apa hukumnya Ada 2 perkara sini ni. Pertama sekali bermalam di wadi muhassab, yang keduanya ialah tawaf kudum Tawaf kudum disebut lebih banyak Okey, khilaf ulama Pertama sekali ulama sepakat bahawa Nabi ketika mana dia habis melontar jamrah hari ke-13, maka Nabi pun keluar daripada Mina. Nabi berhenti dan Nabi bermalam di abtah atau buat di muhassab Zuhur, asar, maghrib, isyak Nabi sembahyang sana dan Nabi tidur sekejap. Lepas tidur sekejap tu Nabi pun naik kenderaan dia, unta dia, Nabi pun lalu ke Kaabah. Nabi pun tawaf wida Kalau Nabi pun musafir balik ke Madinah. Itu apa yang berlaku Nabi SAW. Khilafnya ialah adakah Nabi tinggal turun berehat di abtah tu merupakan satu ibadat wajib ke sunat ke, maka perlu diikut, ataupun Nabi buat tu sekadar untuk Nabi berehat sahaja Ada fadilat ke tak Maka jumhur berpendapat ada fadilat dan ada kelebihan Dan ini juga pendapat imam yang 4 Dan juga sebut oleh ahli Muslim, Sahih Muslim sebut ahli Muslim ada sebut Abu Bakar, Umar dan anaknya Ibnu Umar, mereka melakukan demikian. Mereka juga bila habis apa dia melontar di Mina, mereka akan bermalam di abtah. Mereka semaya 4 waktu ni, zuhur, asar, maghrib, isyak,
Kemudian mereka pun tidur sekejap, mereka pun tawaf kudum, mereka balik Jadi Qadhi Iyad menceritakan bahawasanya turun atau berhenti di Wadi Muhassab hukumnya sunat di sisi semua ulama tapi bukan wajib dia orang yang meninggalkan tidak perlu bayar apa-apa dam ataupun denda manakala sebahagian ulama mengatakan tidak sunat sebab contohnya ni pendapat Aisyah tidak sunat. Dia ramai satu jemaah kalangan salaf mengingkari orang yang mengatakan sunat bermalam di Muhassab Imam Bukhari Muslim meriwayatkan Ibn Abbas kata bukanlah bermalam di Muhassab itu ada apa-apa dak dia hanya tempat yang Nabi berhenti untuk memudahkan Nabi kelik ke Madinah, itu sahaja dan Aisyah pun tidak melakukannya dan Aisyah pun beritahu sebagaimana diberitahu oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu Orang yang mengatakan sunat ni antara dari merekanya Nabi pernah sebut Nabi kata ketika dia nak keluar daripada Mina, Nabi kata nahnu naziluna ghadan insyaallah bi khif bani Kinanah bihaitsu taqasamu al-kufri. Kita esok hari insyaallah akan berhenti, akan berehat di khif bani Kinanah, di Wadi Muhassab Abtah ketika mana tempat tu tempat di mana orang kafir bersumpah di atas kekufuran mereka nak boikot muqata'ah, boikot Bani Hashim, Bani Abu Talib ketika mana Bani Hashim dan Bani Talib enggan menyerahkan Rasulullah kepada mereka jadi Rasulullah buat ni kerana nak menzahirkan syiar Islam sini tempat mereka boikot kita, sini kita bermalam dan dalil lain yang mengatakan sunat juga lam ya'murni Rasulullah an anzila biman ma'i bil abtah walakin ana darabtu kubatahu thumma ja'a fa nazala. Abu Rafiq kata Nabi tidak menyuruh aku supaya bermalam di Abtah, tetapi aku buat kubah Nabi, buat kemah Nabi di Abtah. Kamu Nabi pun berhenti sana Kalau wajib mesti Nabi suruh Abu Rafiq duduk sana juga jadi Abu Rafiq sendiri buat kemah Nabi di sana kerana perintah Rasulullah SAW. Tak kita bukan tak kira lah mana-mana pun jemaah kita dia duduk di hotel Madinah, hotel Mekah lama lah tu, bukan sehari ke 2 hari lah, tengok tempoh lama jadi kalau nak kata sunat pun memang terhasil dah lah sunat sebab kita berehat selepas daripada melakukan ibadah haji. Kemudian hadis seterusnya wa an Aisyah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa al haidi muttafaqun alaih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata manusia disuruh melakukan yang terakhir itu tawaf di Baitullah kecuali dikeringankan, diberi keringanan kepada orang yang perempuan yang haid Ibn Abbas kata manusia disuruh, diperintahkan untuk melakukan tawaf yang terakhir di Baitullah sebelum kembali ke tanah air masing-masing, kecuali diringankan kepada orang perempuan haid, maka tak wajib atas mereka. Okey, yang pertama sekali, maksud haji yang paling besar ialah tawaf Kaabah. Sebab itulah mula-mula sampai Mekah, tawaf Kaabah mula-mula sekali. Bukan sa'i, bukan cukur, bukan pergi ke Arafah, dah. Kaabah mula-mula sekali maksud paling besar haji ialah Baitullahil Haram Kaabah Manakala syiar-syiar lain dibesarkan mempunyai kelebihan kerana dia dekat dengan Kaabah sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran sejarah pembinaan Kaabah. Dalam surah Al-Baqarah Tuhan sebut, dalam surah Al-Hajj Tuhan sebut wa idh bawwa'na li Ibrahim makal baiti alla tusyrik bi syai'ah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan. Tuhan sebutlah Mekah yang diberkati. Jadi sebab itulah
Mula-mula sapa sekali, mula sapa orang kena tawaf kudun dulu dah. Kemudian sebelum balik pun kena tawaf wida dah. Tengah-tengah tu kena buat haji atau tawaf ifadah dah. Yang kedua, umiran nasu, manusia diperintahkan. Siapa dia suruhnya? Nabi SAW dah. Sebagaimana riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas, sabda Rasulullah, la yansarifanna ahadukum. Nabi kata janganlah balik kembali seorang kamu sehingga dia melakukan tawaf yang terakhir dah. Sebelum balik dah, tawaf wida. Yang ketiga, perintah ni menunjukkan wajib. Maka tawaf wida hukumnya wajib dah. Kita akan sebut khilaf ulama tentang hukum tawaf wida. Yang keempat, hadis ni jelas menunjukkan tak wajibnya perempuan haid untuk melakukan tawaf wida dah. Sama juga dengan perempuan yang nifas dah, yang beranak dah. Yang kelima, hadis juga jelas bahawa tawaf wida ini nak dilakukan ketika mana nak meninggalkan Mekah dah, nak balik dah. Kerana kecuali qada hajat, ada keperluan musafir lah dah. Kita ikat barang molek di hotel kita, kemudian kita tawaf wida, kita bawa turun. Lepas tawaf kita bawa turun barang, tunggu bah. Tak apa dah. Tapi kalau kita duduk lagi lepas tu tak jadi kan, bah tak mari ke, penerbangan kita ni delay ke, maka kita pun masuk hotel semula. Tak? Maka bila nak balik esok ke, tawaf semula lah. Tak kira lah tawaf tu. Kalau kita buat dah tu dah. Dia mesti tawaf tu sebelum balik kita balik dah. Kubail dan rujuk. Sedikit sebelum balik dah. Tapi kalau kita tunggu bah, waktu tunggu break, kamu ni tunggu saing-saing, waktu tak apa dah, tak perlu tawaf mula dah. Tapi kalau bermalam lagi dah, ataupun kita pergi beli bola, maka tawaf semula dah. Tawaf semula. Kemudian macam mana kalau orang tu menangguhkan tawaf ifadah sehingga dia buat tawaf ifadah akhir sekali sebelum balik. Dah. Sekarang ni dia melontar dah hari 10, dia sembelih dah, dia kebutin dah. Kemudian dia tak tawaf dah. Hari 11 dia pun terus pergi ke Mina. 11, 12, 13. Kemudian baru dia buat tawaf ifadah. Buat tawaf ifadah dah. Jadi adakah tawaf ifadah dia tu juga dikira tawaf wida? Tawaf ifadah tu dia balik lalu. Boleh ke tak? Katanya Syekh Muhammad bin Ibrahim, sesiapa yang melakukan tawaf ifadah sebelum melontar, habis melontar, dan dia niat ketika tawaf tu tawaf ifadah atau tawaf wida lalu, maka tak jadi tawaf wida. Sebab dia masih tinggal di Mekah lagi. Dah. Kecuali dia buat tawaf ifadah akhir sekali. Tu barulah dikira tawaf wida juga dah. Kalau dia tawaf selepas daripada dia melontar habis belakang dah, kemudian dia pun buat tawaf ifadah akhir sekali, maka cukup sebagai tawaf ifadah atau tawaf wida lalu dah. Dan dia tidak bermungkin selepas tu dah. Dia klik selalu. Maka cukuplah untuk dia tawaf ifadah dengan tawaf wida dah. Kemudian perbincangan berkenaan dengan tawaf ni. Tawaf ni adakah disyaratkan wuduk ketika tawaf dah? Imam Abu Hanifah kata tak syarat dah. Tidak syarat, sah dah. Cumanya syarat tak tapi wajib. Mazhab Hanafi dia pelik sikit. Dia kata berwuduk untuk tawaf ni wajib saja, tapi bukan syarat. Kalau tawaf juga tanpa wuduk, sah wuduk dia. Tapi kan kena bayar dam lah. Kena bayar denda lah. Orang kata wajib ni sama ya, wajib dengan ni. Dia kata tak sah tawaf tanpa wajib dia syarat dia. Maka tawaf juga tanpa wuduk tak sah dia. Ni berlaku ni. Kadang-kadang orang terlupa. Dia tahu-tahu habis dah, terlupa. Tak ambil wuduk lagi dah. Dia kalau mazhab Hanafi ke sah dah tawaf dia tu. Cuma kena bayar dam lah. Kena bayar denda lah lepas tu. Kalau mazhab lain, kena buat semula. Kena wuduk semula, tawaf semula. Dah. Kalau musim umrah ni biasa apa? Kalau musim haji, baru dah nak boleh tawaf pula tu. Ibn Rushd sebut sebab apa khilaf ulama tentang syarat tak syarat ni.
Kerana dia kata kerana tawaf ni sama ada hukumnya sama dengan hukum solat sembahyang ataupun tidak dah. Kerana sahabat Rasulullah menegur orang perempuan haid tawaf. Sebagaimana Nabi juga menegur perempuan haid sembahyang. Maka tawaf ini serupa dengan sembahyang. Dah. Hujah Imam Abu Hanifahnya ialah dia kata bukan semua benda hak ditegur oleh haid itu maka jadi syarat dak dah. Tu. Jadi Imam Abu Hanifah kata bukan syarat dah. Hanya wajib sahaja dah. Kemudian maklumat tambahan sini disebut berkenaan dengan tawaf dia. Tawaf ada 3. Pertama tawaf kudum. Ini hukumnya sunat, sepakat ulama dia, tawaf kudum. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tawaf rukun dah. Sama ada ketika haji atau umrah. Maka tidak halal seseorang tanpa tawaf dah. Dia tidak ada perbuatan lain yang boleh menggantikannya dah. Dam tak boleh ganti juga dah, mesti kena buat. Ini sepakat ulama juga. Yang ketiga tawaf wida'. Tawaf wida' ni hukumnya wajib si jumhur ulama dah. Dia sunat di sisi Malikiyah dah. Dia haji sah tanpa melakukan haji wida'. Dia orang meninggalkannya kena bayar dam dah, kecuali orang perempuan haid, perempuan nifas tidak dikenakan apa-apa dah. Jadi jumhur mengatakan haji wida' ni wajib dah. Imam Malik kata sunat dah. Kemudian ni fatwa dia, ni fatwa Hay'ah Kibar Ulama tentang tawaf wida' ni. Kata dia dalam mesyuarat Kibar Ulama dalam perjumpaan yang ke-14 dah. Ini dibuat di Madinah Taif bermula pada tahun 1499 tentang hukum tawaf wida' dah untuk orang luar daripada Mekah. Sama ada orang yang melakukan haji atau umrah dah. Kata dia, hal yufarraq, adakah dibezakan antara orang yang musafir dia tu musafir yang boleh qasar ataupun orang yang dekat jarak dia daripada qasar dia. Jadi bila buat kajian semua sekali maka sepakatlah apa dia ahli mesyuarat berkenaan dengan tawaf wida' ni ulama telah berselisih pendapat dah. Kerana ijtihad mereka yang berbeza-beza dah. Jadi khilafnya makruf disebut dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis dah. Jadi sepatutnya orang yang melakukan haji sedaya upaya berusaha untuk mengikut sunnah Rasulullah dah dalam perkataan dan perbuatan semampu mungkin dah. Termasuklah melakukan tawaf wida' dah. Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah kamu ibadah haji pada aku dah. Sebab itulah majlis berpendapat ni masalah khilafiyah dan orang awam kena terima fatwa mengikut orang alim yang dia percaya, yang yakin agamanya dah, ilmunya. Jadi kalau imam dia, pemimpin dia fatwa akan sunat macam Imam Malik, sunat lah. Kalau dia ikut pendapat jumhur kata wajib, wajib lah. Dah. Ni dia takut berlaku perbalahan lah, dah. Jadi dia suruh mengikut fatwa dia ikut lah, negeri dia masing-masing lah. Itu berkenaan dengan habislah apa dia ibadah haji di Mekah dengan tawaf wida' dah. Kemudian ada orang yang pergi ke Madinah dulu dah. Ada daripada Mekah balik terus dah. Jadi apa hukum kita pergi ziarah Madinah dah? Di ziarah Madinah juga hukumnya sunat dah. Sebab Madinah ni merupakan tempat yang bersejarah dah. Dan juga tempat yang digandakan pahala sembahyang dah. Dan ada tempat yang mana Tuhan makbul doa ni di Raudhah dah. Ni hadis terakhir dah, wa bin Zubair radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Wa salatu fil masjidil haram afdal min salati fi masjidi bi mi'ati salatin. Daripada Ibni Zubair radhiyallahu anhuma, Allah bin Zubair, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sembahyang di masjidku dah ini dah lebih afdal, lebih utama daripada sembahyang 1000 sembahyang di masjid-masjid yang lain dah, kecuali di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu afdal lagi daripada Masjid Nabawi.
Wa salatun, dan sembahyang di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100 sembahyang di masjidku. 100 kali ganda. Masjid Nabi 1000 kali ganda. Masjidil Haram 100 kali Masjid Nabawi. Maksudnya sembahyang di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 kali sembahyang di masjid-masjid lain. Kecuali Masjid Nabawi lah. Masjid Nabi 100 kali ganda. Masjid-masjid lain 100,000 kali ganda. Allahu Akbar. Jadi nak wayaknya selain daripada kita melakukan ibadah haji, tak melontarnya, tawafnya, sa'inya, mabit di Minanya, wukuf di Arafahnya, kita juga kena jaga sembahyang Jumaat di Masjidil Haram. Untuk orang buat haji kat umrah kena jaga sebab terlalu besar fadilat dan sembahyang di Masjidil Haram. Jadi hadis ni nak menyatakan kelebihan sembahyang di Masjidil Haram dan juga kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi. Kemudian tajuk seterusnya babu al-fawati wal ihsar, insya-Allah kita sambung akan datanglah insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Okey, dam biasanya kambing lah. Jadi bila kena bayar? Bila kena bayar? Dia sebenarnya memang dam tu hak kambing tu hak asal lah. Tapi kalau orang tak mampu bayar kambing, dia boleh puasa atau bagi makan orang miskin. Dia dam ni dua. Satunya dam yang mengikut kemampuan, selagi dam yang mengikut diberi pilihan. Contohnya orang yang ada nanah ataupun kudis kepala dia terpaksa dia cukur rambut Jadi dia kena bayar dam. Dam dia sama ada kambing seekor ataupun puasa ataupun dia bagi makan orang miskin. Asal dia pilih Kalau orang buat tinggal wajib haji contohlah. Wajib haji dia dam dia tertib lah. Hanya mula-mula sekali kena bayar kambing dulu. Tak mampu kambing barulah dia pindah ke puasa 10 hari. Kalau dia puasa barulah dia boleh bagi orang makan miskin. Jadi soalnya bila bayar dam kalau mampu tak bayar selalulah, terketu dia bayar. Mana ketika dalam keadaan kita buat dalam masa kita buat umrah tu ataupun haji tu kita bayar dam lah. Masa lepas sesah haji tu buat bayar dam. Atau terketu kita wakil kat orang lah. Dia biasanya dia ada okay, pak perhenti tu kan. Situ dia ada satunya dia tempat bertanya. Selaginya tempat untuk kita bayar dam. Kita boleh wakil ke dia lah. Bayar duit dia wakil ke dia lah. Dia akan laku start A to Z lah. Dia buat belakang. Dia akan beli kambing tu, dia akan sembelih, dia akan akik-akik kepada orang yang memerlukan. Jadi sama ada kita buat sendiri dam, pergi cari kambing mana, ataupun kita wakil kepada pihak yang bertanggungjawab lah. Jadi kalau bolehnya buat terketulah. Kalau tak mampu tak ada piti je. Tak ada piti. Terketu nak macam mana dah. Buat sepatu lah. Ambogi sebelum ni ada orang ni dia buat salah, buat kesalahan lah, silap pair ketika umrah. Lepas tu dia pergi pulak bulan lepas. Tak? Sebab dia kata tak boleh, sebab ustaz dia kata nak bayar dam ni. Dia buat umrah pula bayar dam pula. Tak perlu mari, boleh wakil kat orang lah. Bila dia kelik tu, dia hantar piti kat orang lah. Orang tu boleh wakil kat orang tu buat dam dah. Tak perlu dia mari pula. Berat mari pula berat lah. Kan tu? Jadi dia boleh wakil pada orang lah. Tak bagi Mekah pun lah. Okey, soalannya antara ketiga-tiga jenis haji ni mana lebih afdal sekali? Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu' lah. Hak mana lebih afdal sekali? Yang keduanya antara tiga-tiga tu kenapa
Dua kena bayar dam, so tak boleh bayar dam dah. Tu soalan dah. Okey, sebenarnya hak ni pun khilaf ulama dah. Ada kata afdal haji ifrad, ada kata afdal haji tamattu' dah. Macam-macam lah. Jadi kalau mengikut pendapat jumhur, kalau kita baca syarah hadis sebelum ni, dia kata afdal sekali haji tamattu'. Sebab apa saya tamattu'? Afdal. Sebab yang pertama sekali Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalau aku boleh undur dan aku tak bawa binatang dari Madinah pergi ke Mekah, aku akan buat haji tamattu' macam kamu juga. Dan Nabi waktu Nabi buat haji wida, Nabi suruh semua sahabat-sahabat buat haji tamattu', kecuali orang yang bawa binatang sama-sama Nabi, sebagai Nabi, maka teruskan juga haji ifrad ke. Jadi orang yang tak bawa binatang, Nabi suruh buat haji tamattu' laku. So jadi Nabi suruh sahabat, Nabi sendiri bercerita untuk haji tamattu' dah. Yang ketiganya, Nabi buat gitu kerana nak ubah budaya lah. Nak ubah budaya orang jahiliyah lah. Yang mengatakan tak boleh buat umrah ketika musim haji lah. Tiga. Yang keempatnya, afdal haji tamattu' kerana kalau orang tu siapa awal duduk dekat ihram tu berat bagi dia tu. Tak salah kau tarik rambut, cabut rambut, salah kau tak ingat kat kuku, salah kau ni, payahlah. Jadi buat haji tamattu' lebih mudah bagi dia. Dia sama-sama Mekah tu dia tahu dia say, kamu dia guti rambut, maka halal dia. Kamu tunggu ke lapar baru dia buat umrah kali kedua pula. Ihram kali kedua pula dah. Jadi oleh kerana tu lebih mudah dah. Dan Nabi ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak diberi pilihan dua perkara macam Nabi pilih umrah sekali dah. Tapi tak ada arahlah Nabi telah Nabi terbawa binatang hadiah tu, maka Nabi terpaksa buat haji ifrad. Dan selaginya Nabi beza dengan sahabat-sahabat supaya nampak haji ifrad pun boleh, haji kira pun boleh, haji tamattu' boleh. Kalau Nabi juga haji tamattu' belaka, atau tamattu' juga, maka tak ada kata kalau haji tamattu' boleh buat dah, tapi haji lain tak boleh buat. Tak boleh gitu dah. Jadi Nabi tu takdirkan Aisyah buat haji kiran. Sahabat-sahabat lain buat haji tamattu', Nabi buat haji ifrad dah. Ada tiga-tiga kan tu? Tiga-tiga tu harus berlaku. Cuma afdal mana sah dah. Afdal mana sah, tamattu' lah paling afdal dah. Cuma kalau orang itu siapa lewat, tak boleh haji tamattu' lah. Dia buat haji ifrad. Dah, terus dia pergi ke apa dia? Terus pergi kepada Arafah tu dah. Jadi tengok keadaan lah. Kalau siapa awal, afdal haji tamattu' dah. Kalau siapa lewat terus buat haji terus, maka buat haji ifrad ataupun haji qiran dah. Jadi kenapa ada sembelih tak ada sembelih dah. Jadi ada kata haji ifrad paling afdal sebab haji ifrad tak payah sembelih. Dah. Sebab haji qiran dengan haji tamattu' ni kena denda. Kena denda lah. Maksudnya dia ni bermudah-mudah, maka kena denda. Sebagai dendanya ialah nak melampau dia kena sembelih dah. Tak, bukan denda tu. Tu tanda syukur dah. Tanda syukur atas nikmat Tuhan beri kelonggaran. Itu bukan sembelih tu kerana denda. Sembelih tu kerana syukur atas nikmat yang Tuhan bagi. Tu maksud dia lah. Tapi hak lain-lain denda tu, contohnya orang hak tidak ihram pada Mekah, tu kerana kesalahan dia, sebab dia lah. Dah, kalau orang tu dia turun Jeddah, terus pergi ke Mekah, dah buat haji, tiba-tiba dia ataupun dia tak pakai ihram dah. Dia kena bayar dam lah. Itu denda kerana kecuali dia lah, Jadi dam ketika untuk haji tamattu' ni bukan dendam kerana denda dak, tapi kerana bersyukur saja dah. Dan dam ni mungkin wallah a'lam lah. Dia banyak jenis dam dah. Bukan sejenis dak ni. Bukan semua kambing belaka. Ada hak bukan kambing. Contohnya tarik rambut 2-3 orang. Tu bukan kambing kena tu. Hak tu dia bayar bagi 2-3 cupuk makan ni saja dah. Dah. Dia dam ni ada hak kambing, ada hak unta, ada hak bayar makan pada orang miskin, ada hak puasa, dah. Ada berlaku lah. Kemudian ada hak binatang sembelih kambing, lembu, unta, hak tu orang lembu lah. Wallahu a'lam lah. Jadi insya-Allah kita akan sekali lagi baca habislah Pak Haji insya-Allah taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.